Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Fokus berita tengah hari. Kontraktor penyelamat akan dilantik bagi meneruskan pembinaan loji rawatan air Sungai Sian Bintangor yang telah tergendala selama setahun. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata projek itu sepatutnya siap pada 15 April 2022 dalam tempoh 15 bulan. Namun katanya kemajuan projek itu hanya mencapai 48% setakat ini sambil menegaskan tidak dapat menunggu kontraktor yang tidak mampu untuk menyiapkan projek tersebut. Siap 15 bulan. 15 bulan sepatutnya kalau ikut di sini sepatutnya siap 15 April 2022. Jadi sekarang sudah masuk 2023, maknanya sudah hampir setahun projek ini tergendala. Itu pun kemajuannya setakat 48% sahaja. Jadi kita tak boleh tunggu kontraktor yang tidak mampu untuk menyiapkan projek ini. Jadi kita perlukan rescue kontraktor untuk menyiapkan projek ini dengan kadar segera. Beliau berkata demikian kepada wartawan semasa lawatan kerja ke loji rawatan air Sungai Sian Bintangor pada Ahad. Sehubungan itu, beliau menggesa pihak Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana kontraktor yang gagal menyiapkan projek mengikut jadual. JBAB lah supaya tindakan yang sebegini perlu disegerakan. Mana-mana projek yang tergendala, yang terlambat, tidak mampu diteruskan perlu diambil tindakan segera. So we want the contractor to be terminated if they cannot proceed with the construction as per our letter of award. So we want JBAB to take immediate action. Dalam perkembangan lain, Datuk Julaihi berkata kerja-kerja baik pulih paip submarin dari seberang Sungai Sian Bintangor sudah bermula dan dijaga siap dalam tempoh 4 bulan iaitu sebelum Jun 2023. Apabila siap kelak, paip submarin itu akan membolehkan kawasan Sungai Sian Bintangor menikmati air bersih seperti sedia kala. Berita seterusnya, Kampung Mujat di daerah Terbedu telah diperuntukkan sebanyak 4.5 juta ringgit untuk membangunkan kawasan tanah bagi tanaman padi. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben berkata, kawasan tanah seluas 80 hektar itu akan dibangunkan dengan pembinaan jalan pertanian serta sistem pengairan dan saliran. Menurut beliau, ini selaras dengan usaha kerajaan Sarawak yang ingin menjaga keselamatan makanan bagi rakyatnya lebih-lebih lagi setelah harga bahan makanan meningkat. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program dialog bagi projek cadangan skim saliran terkawal Kampung Mujat di sini pada Sabtu. Martin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup berharap agar penduduk Kampung Mujat yang terlibat dengan projek tersebut turut memainkan peranan untuk membantu menjadikan Sarawak salah satu penyumbang rantaian bekalan makanan seperti beras dan hasil keluaran lain. Paparan selanjutnya, rakyat di Belaga diminta agar sentiasa bekerjasama bagi menjayakan pembangunan di daerah itu. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Merangkap Adun Belaga, Datuk Liwan Lagang berkata, usaha untuk membangunkan daerah itu tidak dapat dikerjakan sendiri oleh wakil rakyat atau pegawai daerah di situ. Sebaliknya, ia memerlukan adunan perpaduan dan kerjasama yang erat antara semua masyarakat di situ, katanya semasa Majlis Ramah Tamah sempena sambutan Tahun Baru Cina di Pekarangan Pasar Belaga pada Ahad. Beliau juga sempat berterima kasih kepada para pengundi di Pekan Belaga yang telah memberikan sokongan padu baik semasa pilihan raya negeri maupun pada pilihan raya umum yang lepas. Pada majlis tersebut, Datuk Liwan telah menyerahkan sedikit bantuan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Pasar Belaga berjumlah RM10,000 untuk penganjuran majlis tersebut. Ke perkembangan di Sarike, Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab berharap Sarawak akan mendapat lebih banyak peruntukan dalam bajet 2023 yang bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 24 Februari ini. Menurutnya, ia penting kerana faktor keluasan Sarawak serta memastikan pembangunan kawasan luar bandar yang lebih drastik agar tidak ketinggalan dalam aspek pembangunan. Selain itu, beliau berharap agar bantuan-bantuan rakyat yang sedia ada diteruskan malah harus ditambah baik kerana keperluan kehidupan kini lebih mencabar dalam keadaan ekonomi negara yang masih belum stabil. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program Sukan Rakyat yang diadakan di Taman Susur Jambu pada Ahad. Bercakap lanjut, beliau berkata sukan rakyat merupakan salah satu medium bagi masyarakat setempat mengukuhkan silaturahim, kerjasama dan hiburan yang amat baik dalam kehidupan berkomuniti pelbagai bangsa dan agama.
Manakala di Tanjung Manis, kebimbangan penduduk di Kampung Bukit Kinyau di sini terhadap keselamatan mereka setiap kali menggunakan jeti lama akan berakhir tidak lama lagi. Ia selepas sebuah jeti baru sedang dalam pembinaan dengan kos bernilai RM700,000 melalui projek transformasi luar bandar RTP tahun 2020 Ahli Parlimen Tanjung Manis. Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, jeti baru itu akan dapat menyelesaikan masalah ketika air tohor selain memberi keselesaan serta keselamatan kepada penduduk. Syukur Alhamdulillah kan. Pun mengikut keadaan jeti yang ada sekarang, strukturnya bukan selamatillah. Tiang lebahnya pun senaga ada. Dah patah, dah tercabut, sambung lagi. Jadi agak berbahaya. Jadi sebabnya lah, kira-kira pada 2 tahun dan 3 tahun lepas, saya terus mengambil inisiatif untuk membuat sebuah jeti baru untuk Bukit Kinyau supaya dapat memberi keselamatan kepada kita semua. Tidak ada masalah air tohor, nanti dapat pergi ke speedboat atau perahu tak susah. Jadi sebabnya lah saya mengambil kesempatannya untuk mengenalpasti satu projek bernilai RM700,000 untuk kemudahan orang kampung. Beliau berucap demikian semasa hadir pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Dewan Masyarakat Kampung Bukit Kinyau pada Ahad. Dalam perkembangan lain, Insinyur Yusof memberitahu projek naik taraf jeti nelayan yang telah disenaraikan sebelum pilihan raya umum PRU ke-15 lalu akan diperiksa semula. Selain itu, projek jalan darat dari Sarike ke Kampung Bukit Kinyau juga adalah salah satu projek yang telah dikenal pasti untuk dilaksanakan dalam Pelan Perancangan Agensi Pembangunan Delta Rajang (RADA). Di Kanowit, sebanyak RM300,000 dana di bawah projek transformasi luar bandar RTP Dun Ngemah tahun 2022 diperuntukkan untuk projek tapak rumah baru Rumah Suring. Hadir merasmikan majlis pecah tanah projek berkenaan ialah Adun Ngemah Anyi Jana pada Sabtu. Dalam ucapannya semasa merasmikan majlis pecah tanah projek berkenaan pada Sabtu, Adun Ngemah Anyi Jana berkata projek tersebut akan diselia oleh Jabatan Kerja Raya JKR di bahagian Sibu. Menyentuh hal lain, Anyi berkata beliau telah mengadakan perbincangan dengan Adun Macan LNC dan Gramong bagi menyelesaikan isu pangkalan feri Sedaya yang sering dibangkitkan oleh orang ramai. Menurut beliau, pembinaan feri rem di pangkalan feri Sedaya akan diberi perhatian utama di mana 2 buah tiang dari arah Pekan Kanowit akan dibina menggunakan bajet RTP Adun Macan, manakala 2 buah tiang dari arah Sedaya akan dibina menggunakan bajet RTP Adun Ngemah. Selain itu, katanya Kerajaan Sarawak telah bersetuju untuk menubuhkan Agensi Pembangunan Rascom (RASDA) yang meliputi daerah Kanowit dan Selangau dengan suntikan bajet berjumlah RM1.5 bilion. Perkembangan seterusnya, rakyat Malaysia yang berbilang kaum perlu bersatu hati dan bekerjasama terutamanya dalam membendung masalah penagihan dadah. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, kerjasama perlu digemblengan antara masyarakat bagi membantu kerajaan dalam membasmi masalah tersebut. Jadi sekiranya ia tidak diberikan perhatian bersama, negara yang kita cintai akan musnah dan pada masa hadapan akan musnah di masa hadapan disebabkan generasi yang bakal memacu kemajuan negara kita ini dan akan rebah dan terjebak dengan ancaman dadah. Jadi dengan adanya komuniti perlu segera bergerak dan bertindak bagi membenteras masalah ini, bermula dengan membantu ahli keluarga yang mempunyai masalah penagihan dadah dan merujuk kepada AADK dan mengadakan program pencegahan dan pemulihan dadah dalam komuniti. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Setiausaha Politik kepada Timbalan Perdana Menteri Insinyur Irwan Zulkarnain pada Majlis Perasmian Penutupan Program Komuniti Perpaduan di Kampung Semariang Batu di sini pada Ahad. Jelasnya lagi, program seumpamanya secara langsung memberi harapan dan semangat kepada individu bahawa masih ada komuniti dan pemimpin yang sayang dan prihatin, tidak mengenepikan masalah sosial serta mengurangkan stigma negatif masyarakat terhadap mereka. Tegas beliau lagi, usaha-usaha begini amat memerlukan komitmen daripada komuniti dan keluarga. Lebih-lebih lagi, pemimpin masyarakat sama ada dalam bentuk idea, tenaga, material atau sokongan moral. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal UKAS Sarawak di gov.my dan UKAS channel YouTube. #Menjebak Fakta, salam UKAS.